الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه. صل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. أما بعد. Alhamdulillah, tamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, laksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita. Dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Muka surat 288, tajuk kelebihan jihad dan hal yang berhubung dengannya. Hadis yang bawah. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Bakar ibn Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu abi radhiyallahu anhu wa huwa bihadratil adu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwab al-jannati tahta dhilalis suyuf faqama rajulun rathul hay'ah فقال يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. Maksudnya, saya telah mendengar bapa saya. Ini siapa saya ni? Abu Bakar. Namanya Abu Bakar ibn Musa, Abu Musa al-Ash'ari, anak kepada Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi, ya. Baik, dia kata, saya telah mendengar bapa saya berkata ketika hendak bertempur dengan musuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pintu-pintu syurga itu berada di bawah bayangan-bayangan pedang. Maknanya apa? Ini suatu janji Allah kepada para mujahid, orang yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu seorang lelaki yang berpakaian kusut berdiri dan berkata, wahai Abu Musa, benarkah kamu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sedemikian? Dia nakkan kepastian. Beliau menjawab, benar. Lantas orang itu kembali kepada para sahabatnya dan berkata, saya menyampaikan salam sejahtera ke atas kalian. Kemudian dia memecahkan sarung pedangnya, menghunus pedangnya menuju ke kawasan musuh dan bertempur sehingga dia terbunuh, maknanya sebagai syahid. Ini bila kita katakan dia sebenarnya iman itulah yang sebenar-benarnya menyahut panggilan itu. Bila Abu Musa sebut Nabi kata atau sampaikan sabda Nabi, hadis Nabi bahawa syurga itu berada, pintu-pintu syurga itu berada di bawah bayangan mata pedang. Maknanya bagi orang yang berjihad itu pintu syurga telah atau sedang terbuka luas. Maka inilah yang memberikan semangat kepada kawan seorang ni, sampai dia terus mara dan sehingga mati syahid. Sebab itu dalam apa juga
Ya, kalau kita tengok dalam agama kita ada hadis-hadis, bahkan ayat-ayat Quran yang bersifat sebagai targhib, ya, sebagai galakan, ya, motivasi. Jadi yang menyahut janji-janji Allah, sebenarnya di sebalik targhib itu ada janji-janji Allah. Macam inilah. Mana Allah berjanji bagi orang yang berjihad fi sabilillah itu telah terbuka kepadanya pintu syurga. Itu janji. Jadi yang mempercayai janji ni siapa? Itu dia. Yang meyakini janji itu siapa? Mestilah orang yang ada iman. Sama juga tuan-tuan. Apa juga yang Nabi SAW sampaikan kepada kita? Salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjemaah itu lebih afdal daripada salat bersendirian dengan 27 darjat. Apa yang menyahut? Apa yang menyahut janji Allah itu? Ya. Kalau tidak iman. Itu je. Sebab itu bila Nabi SAW bersabda, "Idza 'ahada ar-rajulul masjid fashhadu lahu bil iman." Bila seseorang lelaki itu, mana masuk perempuan lah, tapi sebab afdal berjemaah ni untuk orang lelaki. Bila seorang lelaki itu melazimi, sentiasa, selalu, konsisten, istiqamah, kau nak apa kau cakap lagi, perkataan serti, masjid, rumah Allah, ya, melazimi pergi masjid, pergi rumah Allah, pergi surau, tak kiralah ceramah perdana ke ceramah tak perdana ke, lain macam bunyi itu. Tak kiralah ada makan ke tak ada makan ke, dia tetap hadir ke rumah Allah. Nabi kata apa? Bersaksilah kamu bahawa ada iman padanya. Nampak? Fashhadu lahu bil iman. Ini bukan benda, bukan benda samping-sampingan tuan-tuan, ya. Bukan benda samping-sampingan. Dia benda serius. Cuma kita je lah pandang serius ke tidak. Baik. Terusnya tajuk yang lepas itu, persiapan untuk berjihad. Kita baca dalam kisah-kisah ghazawatul Rasul, peperangan yang disertai Nabi SAW. Ada strategi yang perlu diikut. Maknanya apa? Peperangan dalam Islam itu berstrategi, tactical. Dia bukan ambil pedang ataupun ambil senjata redah aja, bukan. Ada taktikalnya. Baca macam mana Nabi SAW. Bahkan Nabi lah orang yang memecahkan tradisi peperangan dalam sejarah bangsa Arab. Boleh baca kalau kisah perang Badar, kan? Panjang situ tu cerita lain lah. Kalau nak buat kuliah khas untuk peperangan saja, sangat menarik. Ini peperangan Nabi. Dan ada satu kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi yang tajuknya Ghazawatul Rasul, peperangan yang melibatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Maksudnya, dan sediakanlah, a'iddu maknanya bersiap sediakanlah segala kekuatan dan pasukan-pasukan. Tengok cuma dia tak terjemah ni. Wa'iddu lahum mastata'tum. Mastata'tum makna apa? Sedaya upaya kamu. Apa yang terdaya, apa yang mampu. Makna kena ada bajet untuk beli senjata. Kena ada bajet untuk beli senjata.
Jangan awak orang pakai kapal selam, awak pakai kapal selam tapi tak boleh menyelam. Contoh. Nampak? Maknanya benda ni benda yang disuruh oleh Allah. Bersiap sedialah kamu sedaya upaya kamu, semampu kamu, min quwwah, daripada kekuatan persenjataan. Mir ribatil khail. Ribatil khail ni apa? Pasukan berkuda yang lengkap. Maknanya senjata lah. Dalam konteks zaman Nabi, kuda. Sebab kuda boleh dipacu dengan laju masuk ke dalam apa namanya, askar dalam tentera musuh. Maka kita mungkin konteksnya bukan lagi kuda, tapi mungkin jet pejuang, kan? Mungkin apa, kereta kebal, mungkin apa saja, artileri ke, jet pejuang ke, benda-benda yang diperlukan dalam peperangan ikut zaman itu. Oh, macam ni Nabi kata pakai kuda, kita pakai kuda tak payah pakai jet pejuang, pakai kuda je. Itu nama orang tak sekolah nama dia. Kan? Tactical. Untuk menentang mereka, tengok turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum, lalu kalian akan menggentarkan musuh Allah dan musuh kalian dengannya, yakni dengan persiapan itu. Maknanya apa? Turhibu nabi. Ini kalimah irhabi. Pernah dengar kalimah ni? Irhabi. Ini kalimah ni, ya. Kalau di Mesir tu kata irhabi ni maknanya apa? Orang apa? Orang teroris. Ya, irhabi mana orang, seorang yang teroris. Istilah itulah. Tapi sebenarnya irhabi itu ada dalam ayat ni. Apa maksud irhabi? Orang yang menakutkan orang lain, menggentarkan orang lain, menyebabkan orang lain tak berani dengan dia. Ini lain macam ni, tak boleh lawan. Itu maknanya apa? Itu seorang yang turhibu nabi. Tapi siapakah yang ditakutkan itu? Itu soal dia. Kan? Menakutkan siapa? Menakutkan adu Allah, musuh Allah dan musuh kamu. Maknanya apa? Persiapan ketenteraan, ya, kita mesti mendatangkan rasa takut kepada musuh. Itu dia. Kan? Ya. Biar orang takut. Memang nak bagi dia takut sebab dia musuh. Tak ada apa, kami tak ada apa, kami ada kapal terbang yang tak boleh terbang. Macam tu. Tak boleh. Dia kena tunjuk. Tonton tengok, kan, negara-negara besar ni, dia mesti ada setahun sekali, kan, perarakan tentera dia, hari ketenteraan dia, hari tentera dia akan tunjukkan ke seluruh dunia. Walaupun mungkin dia tunjuk, dia tak tunjuk semua, tapi mesti ada, dia tak tahu. Covid ni lain dalam keadaan biasalah. Covid ni mungkin tak ada kot, kan. Dalam keadaan biasa, suasana biasa, mesti ada. Tengok. Sebab tu kita boleh tengok dalam TV, dalam internet sebagainya. Macam mana negara China, kan. Tengok dia beratur, dia berkawat serentak aja. Tu dia style hentak kaki tu, kan. Dia punya kawat ni, kaki dia hentak macam Rusia, macam Korea Utara, geng-geng dia, kan. Kelepuk-kelepak. Nampak? Sebab apa tu? Untuk menggentarkan musuh. Orang tengok, ui, China dahsyat. Tengok Iran, Pakistan pun macam tu. Sebab itu memang itu dia punya undang-undang dia macam tu. Nak bagi orang lain takut. Jadi kalau orang nak langgar sempadan, tak boleh, jangan main ni. Ni jangan main ni. Ni tidak langgar je, bukan dia boleh apa pun. Tak ada benda lah. Nampak tak? Ini semua Quran dah cerita, tuan-tuan. Konsep itu, secara konsepnya, prinsip dia, asasnya Quran dah cerita. Nampak? Jadi maknanya persenjataan sesebuah negara itu sepatutnya memberi rasa gentar, tak banyak pun sikit, kepada orang lain, terutamanya kepada musuh.
Dia biasa musuh ni bukan jauh tuan, sepadan-sepadan je kan musuh-musuh kita ni. Ya. Tuan-tuan baca sejarah peperangan di Kedah contoh. Yang sangat lama antara Kedah dengan Siam. Masya-Allah, ya. Baik. Seterusnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-minbar yaqul wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu. Pak Nabi cakap. Nabi dah sebut dah tuan-tuan. Kalaulah benda ni tak penting, ya, cukup kita duduk masjid aja, cukup kita berzikir atas sejadah aja, Nabi tak sebut benda ni. Apa dia? Maksudnya saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika baginda berada di atas mimbar, sediakanlah segala jenis kekuatan yang kalian mampu untuk memerangi mereka. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu ialah memanah. Kekuatan itu ialah memanah. Ketahuilah, 3 kali disebut, sesungguhnya kekuatan itu ialah memanah. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu ialah memanah. Sebab itu memanah itu menjadi satu sukan, kan, aktiviti yang sunnah, sukan memanah. Ya. Apa sebab dia? Buatlah kajian sendirilah. Banyak dah orang buat kajian kan. Maknanya dalam konteks hari ini mungkin bukan hanya memanah, mungkin menembak. Kan? Saya pun nak cari jalan nak masuk kelab, nak masuk kelab menembak. Ada kawan saya dalam tu. Kan? Kita tak sangka rupa dia memang aktif kelab menembak. Dahsyat juga kawan ustaz-ustaz ni, boleh tahan juga dia orang ni. Ya. Ya. Itu. Jadi maknanya apa? Perlu ada satu kemahiran itu. Dan Nabi dah sebut kekuatan ketenteraan antara yang penting ialah memanah. Kan? Ya. Sebab tu kalau negara-negara yang mewajibkan rakyat dia kerahan tenaga kan, macam contoh di Singapura, semua rakyat dia boleh mengangkat senjata dan ada kemahiran menembak. Sebab dia latih, wajib. Kita tak ada. Itu tembak pistol air tu. Kan? Mesih ya. Walaupun ulama Azhar, walaupun dia seorang alim, dia ustaz lah kita katakan, dia wajib masuk kerahan tenaga. Wajib. Sama ada sebelum dia masuk universiti atau selepas. Profesor yang saya yang mengajar dekat Azhar dulu, dia di cerita saya lah, dia pakar artileri. Maknanya kalau meriam-meriam ni dia yang operate, dia yang handle masa dalam kerahan tenaga. Dia kata, kau suruh aku tembak meriam, aku boleh tembak. Dia kata. Sebab dia memang berlatih benda tu. Sedangkan dia profesor di universiti. Sebab dia dah latih sebelum masuk universiti dulu. Dia biasanya lepas SPM ataupun lepas degree, dia tengok. Tapi wajib. Siapa tak masuk kena. Macam di Singapura juga. Saya ada kenal seorang kawan saya di Pangkat Abang lah, kan, dia lebih senior dari saya lagi, di California, USA. Dia orang Singapura. Dia orang Singapura, suami isteri dia orang Singapura. Tapi anak dia yang abang tu, si abang tu tak sempat nak masuk kerahan tenaga di Singapura. Dia orang dah pindah ke California. Dia dah pindah ke sana. Jadi bila dah pindah ke sana, anak dia tak sempat ambil. Dan tak ambil pun. Tuan-tuan tahu apa akibat dia? Dia tak boleh masuk Singapura sampai hari ni. Bayangkan. Punya tegas undang-undang dia. Tak boleh masuk sampai hari ni. So dia kahwin hari tu. Dia cerita saya lah. Bukan kahwin, dia bila ayah dia balik, dia orang balik cuti, dia masuk Singapura lah. Keluarga dekat Singapura kan. Yang si abang ni, abang Long ni tak boleh masuk Singapura. Sampai ke Johor duduk. Jadi buat malih dekat Kerui, buat dekat JB. Nasib dia ada rumah kat JB. Nak kata tegas tak tegas.
Dia kata boleh kena tangkap Ustaz. Tu apa tak suruh dia masuk, dia dah malas lah kata. Duduk lama kat sana kan. Tu nak kata straight tak straight. Kita dulu mungkin saya dengar cerita lah, mungkin ada apa nama tu dulu PLKN kan. Dia ke arah itulah katanya, wallahu alam. Tu dah tak editah benda, wallahu alam lah kan. Dah bajet pun tak ada, macam-macam lah kan. Tak tahulah sebab apa dah tak dibuat kan. Tu dia. Itu kepentingan itu. Maknanya apa? Kalau berlaku apa-apa, setiap rakyat di negara itu boleh menjadi tentera, ya, dalam sekelip mata. Nampak? Itu patutnya begitulah. Pada saya sangat setuju. Patutnya macam tu. Buat sungguhlah kan. Kita ni, masalah kita ni itulah kan. Tu tak campur rasuah lagi. Sangkut sana, sangkut sini, macam-macamnya sangkut. Biar betul-betul lah kan. Biar rakyat kita ni betul-betul, barulah insya-Allah ada orang kata apa? Ada kekuatan, ya. Tu. Imam Muslim meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir juga, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul satuftahu alaikum arduna wa yakfikumullah fala ya'jizu ahadukum ay yalhuwa bi ashumih. Maksudnya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dibukakan kepada kalian banyak negeri untuk ditakluki dan Allah akan memberikan kecukupan kepada kalian. Oleh itu janganlah seseorang daripada kalian berasa malas untuk berlatih memanah. Baca dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam, ada cerita sahabat ni, antara situasi yang menyebabkan Nabi tergelak maknanya apa, Nabi ketawa melihat keadaan itu. Ya, saya ingat nama sahabat Nabi ni, yang dia ni sniper. Kita panggil sniper kan. Qannas, Arab panggil qannas. Qannas ni maknanya dia kalau tembak tepat lah. Jadi ceritanya dalam perang apa saya tak ingat, dalam hadis tu, sahabat ni dia punya hebat, daripada jauh dia tembak, panah. Dan Nabi nampak panah tu pergi, kena tepat-tepat dekat kepala musuh. Headshot kan, memang tepat-tepat. Lepas tu kena orang tu, boom, jatuh terus. Nabi ketawa tengok. Nabi rasa kagum. Hebatnya para sahabat, kemahiran dalam menembak. Dia cerita kena ada kemahiran tu lah tuan ya. Sekarang dah banyak dah orang jual set-set memanah ni, banyak dah kan. Tapi hati-hatilah, jangan kau panah ayam pula kan, ayam orang semua janganlah, ya. Jangan marah ke anjing, kau panah anjing orang pula. Jangan, tak boleh ya. Panahlah benda lain. Ini marah-marah marah kucing kan, kucing orang berak mu itu kita panah ambil kau, kata jangan. Ya. Itu pun masalah juga tu kan. Dah bela kucing tapi tak tahu nak jaga, habis berak kat rumah orang. Pun ada juga. Ya. Kadang benda-benda basic macam tu pun orang tak boleh nak faham. Kan? Siapa suka rumah dia kena berak di kucing ni? Macam-macam lah. Sebab saya banyak orang bertanya lah cerita-cerita macam ni kan. Dalam ceramah orang tanya, Ustaz apa hukum Ustaz? Dia tanyalah tu, apa hukum orang ni bela kucing Ustaz, kucing ni masuk rumah orang ni. Dia mula tu kan. Takkan betul tak tahu kan. Baik, Imam Muslim meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir juga bahawa beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'alima ar-ramya thumma tarakah falaysa minna aw faqad 'asa. Tengok, begitu sekali. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menguasai teknik memanah kemudian dia meninggalkannya, maka dia bukan termasuk daripada golongan kami, atau sesungguhnya dia telah derhaka. Tengok dia punya nota kaki bawah tu, dia kata Asy-Syaukani menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda sedemikian adalah kerana orang yang meninggalkan ilmu memanah seolah-olah tidak mengambil berat terhadap persediaan kekuatan dalam jihad yang merupakan cabang penting dalam agama Islam. Maknanya orang tak ambil berat. Tak boleh, kena ada kemahiran itu.
Sama juga kemahiran dalam bela diri kan, martial art. Benda-benda yang itu kita kena ada. Tapi itulah kan budak ni jam saya pun pelik. Saya main silat, taekwondo pun semua kan. Tengok anak-anak saya tak nak. Wah lagi kita suruh tak nak dia. Kita main berlatih, pergi ke Kedah, pergi ke mana, sampai dapat sejurus latih pun semua kan. Orang tak nak. Dia manja budak ni kan. Tergolik sana, tergolik sini. Saya dulu masa sekolah menengah bukan main aktif. Sampai mak saya pun pening. Mana asyik tak ada rumah aja. Kan? Pergi jogging sampai kat Gunung Jerai tu kan. Sebulan training. Memang balik berkudis. Siapa lagi? Pengotor? Aduh, ingat lagi. Baik. Dia kata Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, beliau berkata, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nafarin yantadiluna faqala irmu bani Ismail fa inna abakum kana ramiyan. Tengok. Nabi SAW pernah melalui sekelompok manusia yang sedang memanah, lalu baginda bersabda, memanahlah kalian. Pergi buat teruskan, Nabi kata. Wahai bani Ismail. Nabi nak rujuk kepada orang Arab. Bani Ismail merujuk kepada orang Arab. Sesungguhnya bapa kalian adalah seorang pemanah. Itu bagus. Berlatih senjata dan sebagainya. Kan? Baik. Mungkin di Malaysia agak ketat lah kan dalam hal senjata-senjata ni. Tapi tidaklah menghalang kita untuk belajar, untuk masuk kelab menembak dan sebagainya. Boleh, tak ada masalah. Kalau kena cari masa lah tuan kan. Ada ustaz-ustaz kawan-kawan saya kan, jadi ada seorang tu di USIM, kawan saya seorang ustaz, Dr. Najib nama dia. Dia antara orang yang boleh beri lesen. Dia boleh beri lesen menyelam kepada orang lain. Maknanya apa? Dia tu bukan setakat dia ada lesen, tapi dia boleh beri orang lesen. Mana hebatlah. Dia antara head instructor lah. Saya tengok dia masa saya berjalan dengan dia kan, ada program-program. Saya tengok, apa kau buat ni? Saya kata saya tengah hantar sijil dekat orang. Ada orang itu sudah berlatih dengan dia, sudah dapat sijil, dia hantar. Menyelam. Bukan calang-calang punya menyelam, maksudnya scuba lah. Menyelam laut dalam. Dia cerita saya memang penuh dengan sains lah, maksudnya skill menyelam ni rupanya. Kita kena banyak benda kita kena tahu. Sebab air ni bukan sekadar air, dia kata. Dia memang berlatih. Dia memang boleh memberi lesen pada orang. Siapa dia kata, bila tu kalau tak boleh berenang boleh. Lagi senang kata dia. Sebab menyelam tenggelam, bukan nak terapung, bukan nak terapung dia. Sudah. Betul juga. Memang nak bagi tenggelam dia kata. Tapi adalah skill, insya-Allah dia kata boleh. Walaupun kita tak boleh berenang. Cakap saya berapa jam Dia kata dalam 4 sesi insya-Allah boleh berenang. 4 sesi je. Tapi dia kata kena cari kolam yang dalam sikit lah, dia kata. Kalau saya kat kolam swimming pool yang dalam ni tak boleh, dia kata kena berapa kaki, 10 kaki yang standard malah, yang insya-Allah boleh. Dia boleh latih, dia kata. Ada kawan saya ambil dengan dia. Adalah yuran biasalah, ada yang yuran. Allah, tuan-tuan ni tanya, memanglah ada yuran. Ada benda beri. Masuk tandas pun kena bayar. Kan? Ini nak beri. Makan nak beri, mengaji nak beri. Ustaz tanya, ustazah tu minta berapa? RM20. Jual Quran ke apa? Amboi. Kan? Astro bayar pula. Boleh lah bayar Astro. Kan? Astro asyik naik, tak pernah yang turun, bayar. Ulangan bayar. Nak tengok cerita Mak Toteng, bayar. Masuk laku. Bagus cerita tu. Benda tu boleh lah, sanggup lagi kita bayar tak?
Dalam bab benda yang patut kita bayar, kita tak nak bayar. Itulah masalah kita. Tuan ya? Adalah yuran dia, ya, tapi itu dia. Maksudnya ada kemahiran-kemahiran yang istimewa yang ada pada dia. Memang pakar menyelam. Istilah saya, asalnya dia tak tahu menyelam, dia tak tahu berenang pun asal. Ya. So dia kata dia minat, dia nak tahu berenang. So dia buat apa? Dia tengok kat YouTube. Minister saya, dia tengok macam mana nak berenang dekat YouTube. Lepas itu dia pergi masuk satu kolam. Dia pergi dekat kamp tentera macam tu lah, tak salah saya ingat lembu cerita dia. So kamp tentera tu ada kolam, dia berlatih sendiri tuan. Gila, kalau lemas habis. Di tengah dia berlatih tu, dia ikut teori dalam YouTube. Ada seorang askar tentera nampak dia. Komando tu nampak dia. Komando tu panggil dia. Cik tengah belajar menyelam, belajar berenang ke? Ya tuan, kata dia. Mana cik dapat teori ni? Tengok kat YouTube. Berbahaya cik, jangan. Tak apa, saya ajar. Komando tu ajar, kejap aja. Komando tuan-tuan. Komando ni bukan menyelam lagi, dah macam memerang lah dia orang ni. Ya. Komando ni dia kata sampai dia ajar kawasan itu ni, dia ajar skill apa? Skill boleh kat air, kepala tegak, tak bergerak. Ada skill tu. Maknanya dia boleh menembak kan dalam keadaan itu. Timbul senyap je. Tu ada skill tu dia kata. Dia kata sampai itu dia ajar aku. Masya-Allah. Itu masing-masing kan. Padahal masa tu dia dah habis belajar dah, dia balik daripada Madinah, belajar Madinah. Masa tu mungkin saja-saja kan. Masya-Allah. Sampai sekarang jadi master instructor, boleh bagi lesen ke orang. Masya-Allah. Jadi sumber pendapatan dia pula lah kan. Part time dia. Itu masing-masing lah kan. Itu cerita tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan nak belajar, boleh saya boleh bagi nombor dia insya-Allah. Saya belum kesempatan lagi. Tapi insya-Allah baling dekat air tenggelam, timbul sebab apa? Perut basah kan, dia timbul. Pelampung. Pelampung semua dah jadi. Baik, dia kata Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-khailu ma'qudun fi nawasiha al-khairu ila yaumil qiyamah. Maksudnya bahawa Rasulullah SAW bersabda, seekor kuda yang dipakai untuk berjihad itu terdapat kebaikan pada ubun-ubunnya sehingga hari kiamat. Maknanya apa? Pahalanya berterusan bila kuda itu digunakan untuk apa? Peperangan. Peperangan. Sebab tu apa benda yang kita ada ni kena libatkan dalam benda akhirat kita. Tuan-tuan datang ke surau ni kan, bawa motor, bawa kereta. Mercedes tu bawa datang sini. Jangan simpan kat rumah. Faham? Ini beli kereta Mercedes, beli kereta kancil ini bawa. Lagi teruk basikal dia bawa. Bawa yang paling cantik tu datang. Nabi Allah kata apa? Khudhu ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, bawalah perhiasan kamu. Nampak? Kita berhias dengan benda cantik ke benda buruk tuan? Benda cantik lah. Datang surau, datang masjid, pakai pakaian yang cantik, kopiah yang cantik, kan? Kereta yang cantik. Itu dia. Ini kopiah yang dah bertaik lalat. Contoh kan, kain dah bergulung-gulung ke bawah tu, bergulung-gulung dah kain tu, punya lama tak basuh ya. Singlet dah dia mula tu cukup tu kan. Pakai yang paling cantik, termasuklah puan-puan kat belakang tu kan. Telekung apa yang paling mahal sekarang? Siti Khadijah. Betul, Siti Khadijah.
Tapi kesian Siti Khadijah ni saya tengok kan. Banyak orang apa? Orang tiru. Kita pergi Bandung tu siap dia offer pun ajar tu kan. Ya. Siti Khadijah. Mana datang Siti Khadijah kat Bandung ni? Habis kena tu antara risiko lah orang meniaga pakaian ni kan. Orang tiru tuan. Kesian orang. Tapi bagus. Siti Khadijah ni memang antara yang jaga kualiti lah. Saya tengoklah. Ya, jaga kualiti. Jadi kita sokonglah kan perniagaan orang-orang kita. Masya-Allah kan. Tu Ustaz Abid Liu kan buka LU Smart. Masya-Allah, saya kagum betul lah. Dah 10 cawangan tuan. Hari ni ada satu dia buka dekat Kota Serimas hari ni. Dia punya launching. Pergilah siapa-siapa minat. Tak ya juga lupa pula. Kan nak merentas sembadan tak boleh tak kan. Cakaplah pergi mana? Tunjuk kat kerja. saya budak yang ngajar. Kan? Tak tuan. Masya-Allah, saya kagum macam mana dia boleh dalam masa yang sekejap dia boleh buka 10 cawangan tu kan. Yalah. Itu memang teorinya lah, memang betul lah kita. Tapi maknanya apa namanya itu benda betul lah, tapi apa yang ada di sebalik tu? Kan? Ingat senang kena buka satu cawangan supermarket. Berapa agak-agak kos? Kan? Ini dah 10 cawangan dah. Masya-Allah. Yalah kita fahamlah mungkin dia nak ber-event tu lambatlah, tapi maknanya macam mana dia ada kemampuan sebegitu. Ya, benda yang baik kita sebut baik kan. Jadi kita sokonglah ya. Baik. Tu orang Islam yang berjaya kan. Banyak ramai lagi sebenarnya orang Islam kita yang berjaya boleh kita ambil contoh ya. Perniagaan dan sebagainya. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan hadis yang sama, maksudnya dengan daripada Urwah Al-Bariqi radhiyallahu anhu dengan tambahan lafaz di bahagian akhir hadis al-ajru wal maghnamu, maksudnya iaitu pahala dan harta rampasan perang. Tuan-tuan, Nabi SAW ya dapat harta rampasan perang. Mana antara sumber pendapatan bagi Nabi secara adatnya ya. Jadi kita jangan secara akidah tu memanglah adalah daripada hasil rampasan perang, bukan sikit-sikit, banyak. Tapi Nabi apa Nabi buat? Nabi bagi orang. Kan? Mana ada ketika Nabi dalam keadaan yang sangat kaya dengan harta rampasan, harta yang dapat daripada perang. Ghanimah panggil kan, ghanimah. Ada ketika Nabi langsung tak ada apa-apa. Tak berasap dapur Nabi. Ya tak? Aisyah, Nabi tanya Aisyah, ada apa yang kita nak makan hari ni Aisyah? Tak ada ya Rasulullah, apa pun tak ada. Tak apalah, kita puasa. Ini ya, puasa. Kita boleh bayang tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, begitu kehidupannya. Ya. Itu dia. Ya, kemudian kita tengok lagi hadis yang seterusnya. Imam Bukhari dan meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ihtabasa farasan fi sabilillah imanan billah wa tasdiqan bi wa'dihi fa inna shiba'ahu wa riyahu wa rawthahu wa bawlahu fi mizanihi yaumal qiyamah. Subhanallah. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mengkhususkan seekor kuda di jalan Allah atas dasar iman kepada Allah dan membenarkan janjinya, yakni ganjaran berjihad. Tengok. Ya, maknanya apa? Dia bela kuda, tak kira dia beli ke, dia bela ke. Yang mana kuda ni dia memang khaskan untuk perang. Bukan semua tuan, tuan-tuan ingat senang ke nak cari kuda yang boleh bawa perang ni? Dia ada kuda-kuda yang tertentu. Kan? Sebab itu kuda Arab ni antara kuda yang bagus sebenarnya. Tanyalah siapa yang pandai dalam hal kuda ni. Mana Banik pandai. Banik dia ada kuda. Kan? Maknanya kuda yang memang dia khaskan untuk pergi perang. Apa janji Allah? Maka rasa kenyang, minuman najis dan air kencingnya akan berada di atas timbangan pemiliknya pada hari kiamat. Subhanallah. Dikhususkan. Maknanya berpahala tuan.
dapat pahala. Sampaikan air kencing najis kuda tu, nanti di akhirat Allah akan kira sebagai pahala bagi dia. Manalah para sahabat tak terpanggil untuk berjihad, tuan-tuan kan? Begitu sekali. Begitu sekali. Sama juga dengan unta. Maknanya unta untuk yang boleh dibawa, dijadikan alat kenderaan, pengangkutan. Bukan semua unta, tuan-tuan. Dia 100 ekor, dalam 100 ekor unta hanya seekor sahaja yang biasanya lah, seekor sahaja yang betul-betul fit untuk bawa rombongan perniagaan. Kan Arab dulu kan dia mengembara kan dengan unta. Jadi unta yang terpilih untuk bawa barang dagangan ni 100 ekor, seekor je. Seekor je. Sebab itu ada satu kata-kata Arab kan, ar-rajulu kal ibilil mi'ah la takadu tajidu fiha rahilah. Itu dalam pepatah Arab. Apa kata? Apa maksud dia? Seorang lelaki sejati itu, the gentleman, lelaki sejati itu umpama unta yang 100 ekor. Hampir-hampir sahaja engkau tidak akan mendapati daripadanya seekor yang boleh dibawa berjalan. Rahilah maknanya yang boleh bawa barang dagangan. Jadi orang Arab mengumpamakan lelaki sejati itu macam itulah. 100 ekor, 100 orang, astagfirullah, ekor pula. 100 orang, seorang aja. Jadi antaranya kita ni lah. Cik. Di 100 macam tu. InsyaAllah mudah-mudahan. Ar-rajul mana lelaki sejati. Kan? Baik, kita akhirkan pada hadis ini insya-Allah. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi naqatin makhtumah faqala hadhihi fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laka biha yaumil qiyamah 700 naqatin kulluha makhtumah. Masya-Allah. Maksudnya seorang lelaki telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa seekor unta yang telah dikekang di hidungnya. Ini siaplah tu. Lalu dia berkata, unta ini adalah untuk jalan Allah. Maka Rasulullah SAW telah bersabda, bagimu ganjaran 700 ekor unta yang dikekang di hidung-hidungnya pada hari kiamat, kelak disebabkannya seekor unta kepunyaannya ini. Subhanallah. Okey, macam mana kita nak buat dalam hadis ni, atau untuk kita beramal dengan hadis ni? Ini antara yang dipanggil sebagai waqaf. Ini dia, antara konsep waqaf. Dalam konteks ni kita kata waqaf kenderaan. Waqaf kenderaan yang digunakan oleh orang ramai. Tu van jenazah. Nampak dah sini ana. Dia siapa tak nampak, copet masuk tu. Van jenazah. Van jenazah tu kan? Ada siapa yang ada waqaf dalam pembelian van jenazah itu, insya-Allah pahalanya akan dia dapat besok di akhirat. Apatah lagi kalau dia seorang aja, dia yang bagi. Cerita ada seorang kawan saya dekat USJ Sumatera kan. Jadi masjid tu masa tu baru lagi lah masjid tu, so ada memerlukan van jenazah. Macam-macam gitulah itu kan, nakkan van jenazah. Susah berkongsi dengan orang lain kan. Asyik masa muka kan, contoh. Kan? Jadi kita nak van jenazah sendiri kan. Jadi cakap dalam ceramah ni lah, dalam kuliah kami masjid sedang ni tu, macam cerita itu buka ni. Besok pagi tu, ni cerita imam tu lah, imam masjid cerita dengan saya. Dia bagi kunci. Bukan besok lah, tapi dalam masa dekat lah. Bagi kunci dekat imam, ini kunci van jenazah kat belakang dah siap.
Dia bagi itu je. Sebiji, dia seorang. Nampak? Ya. Maknanya apa tuan? Bukan senang. Kita kata tak apalah, dia banyak duit, dia orang kaya, dia syarikat itu. Tuan-tuan, kalau semua orang kaya tu macam tu sifatnya, nescaya tak ada orang miskin lah. Maknanya tak ada orang yang susah-susah. Sebab semua orang kaya bagi, sumbangkan semua-semuanya. Kata kan? Tak. Sebenarnya lagi kaya, kalau tidak ada iman, kekayaan itu tidak membawa kepada apa-apa. Bahkan membawa kepada tamak, membawa kepada kedekut, membawa kepada macam-macam yang tidak baik. Tapi kalau orang kaya, dengan iman, dengan takwa dia, makin kaya dia, makin pemurah dia. Ini yang kita nak jadi macam ni lah ni. Sebab tu kita doa kita nak kaya, sebab kita nak jadi orang kaya yang pemurah, bukan orang kaya yang kedekut. Sumbang sana, bagi sana, wakaf sana, masya-Allah. Masuklah ni. Kan? Jadi kalau ada apa-apa seruan, panggilan, kempen bersedekah, ya, sedekahlah, infaklah. Dan sekarang ni tuan-tuan, saya tengok dalam internet lah, dalam Facebook, dalam apa ni kan, ada satu cara yang sangat mudah kita nak bersedekah. Dia kempen, lepas tu dia dekat bawah tu kan, dia panggil on pay, dia panggil kan, ada on pay kan. Kita tekan kat situ, dia terus masuk dalam tempat yang kita boleh sedekah. Tak kira lah Syria ke apa ke. Tak ada siapa pun tahu melainkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang hebat. Ya. Amalkanlah bersedekah, insya-Allah. Ya, paling tidak, ya, paling tidak seminggu sekali. Baik-baik setiap hari. Tak kalau tak banyak sikit pun tak apa. Kita datang surau kita kan, datang masukkan. Insya-Allah. Insya-Allah. Yakinlah tuan-tuan. Yakinlah. Susah nak cakaplah benda ni kan, bab-bab sedekah, bab-bab ni. Hanya orang yang dah buat je merasa. Ya. Hanya orang yang dah buat saja merasa. Nak rasa, buat. Kena buat. Budayakan, jadikan benda. Dan kita latih anak-anak kita. Bagi dia duit. Kau pergi masukkan dalam tabung tu. Bagi dia duit. Biar dia tahu sebab apa ayah suruh aku masukkan duit dalam tabung ni. Dan dia akan teringat besok bila dia dah besar. Oh, ayah aku kalau tiap Jumaat dia bagi RM10 masuk dalam tabung. RM10 lah tuan, takkan RM1. Duduk PCH pun RM1. Duduk di lampian buat apa bu? RM1 apa barang. Bukan menghina, tapi memang hina pun. Dah lah, maksud saya tu padan lah kan. Tapi kalau dah mampu RM1 tak apalah. Kalau dah itu yang dah mampu kan. So RM1 pasal okok, apa benda? Okay, marah orang. InsyaAllah sama-samalah kita menghayati hadis-hadis yang telah kita bacakan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk beramal insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa 'azzim bihi ujurana wa hassin bi akhlaqana wa wasi' bi arzaqana wa nawwir bi qulubana wa quburana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.